Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 11 Julai 2020 bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Berita utama, Sarawak mencatat satu kematian akibat COVID-19 selepas kes kematian terakhir direkodkan pada 30 April lalu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan hari ini memberitahu kes kematian ke-18 merupakan kes ke-576 membabitkan lelaki warga tempatan yang berumur 72 tahun daripada Kuching. Ujian makmal RT-PCR COVID-19 mendapati beliau positif COVID-19 pada 10 Julai 2020 dan telah disahkan meninggal dunia pada hari yang sama setelah keadaannya bertambah teruk. Kes kedua yang ke-577 adalah kes import membabitkan seorang lelaki warga tempatan yang baru balik dari United Kingdom. Berita seterusnya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Alexander Nantalinggi telah meluangkan masa melawat kompleks kraft tangan di Kuala Lumpur hari ini. Lawatan beliau ialah untuk melihat sendiri keunikan batik dan tenunan songket Malaysia. Datuk Alexander yang juga ahli Parlimen Kapit turut berkesempatan melihat demonstrasi tenunan kain batik selain menyaksikan penggiat kraft menghasilkan kraft tangan berasaskan produk tempatan. Dalam pada itu, beliau mendengar taklimat mengenai perkembangan industri kraft tangan di Malaysia. Turut bersama ahli Parlimen Kota Samarahan Rubiah Wang dan ahli Parlimen Sibuti yang juga pengerusi pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari SEDA Lukanisman Awang Sauni. Selanjutnya, Sarawak kini mempergiatkan usaha untuk menstruktur semula dan menaik taraf fungsi Mahkamah Bumi Putra demi manfaat masyarakat Bumi Putra Sarawak. Ia merupakan usaha bagi membolehkan isu-isu berkaitan hak tanah adat dan amalan penduduk Bumi Putra dapat diselesaikan dan diputuskan. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jaul Samiun memberitahu Mahkamah Bumi Putra Sarawak merupakan identiti negeri Sarawak yang perlu dikekalkan dan dipertahankan. Once again, I must emphasize that the native courts as an institution to which we the native of the state can be identified with. It's our identity. So it is here to stay. The basic premise and core foundation on which the native court or Mahkamah Bumi Putra Sarawak exists, namely our adat and customary laws, need to be maintained, strengthened, and possible to be recognized and wherever necessary to be given the force of law, if that is possible. Beliau berkata demikian semasa berucap di program Study on the Restructuring and Elevation of the Native Courts of Sarawak Consultant Stakeholder Engagement Session bersama intelektual dan profesional kaum Iban di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Jaul menambah kajian yang sedang dilakukan akan memberi manfaat kepada masyarakat Bumi Putra Sarawak khususnya dari sudut pengurusan tanah adat. Berikut pula, penerima bantuan sara hidup BSH, Bantuan Prihatin Nasional BPN dan Bantuan Khas Sarawakku Sayang BKSS digalakkan untuk membuka akaun bank bagi memudahkan mereka mendapatkan bantuan berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Malaysia kedua Muhammad Shahar Abdullah ketika melawat program pembayaran secara tunai fasa 2 dan 3 BSH 2020, BPN dan BKSS bagi kawasan pedalaman Sarawak di Dewan Panglima Rentap Betong pada Jumaat, langkah ini bagi mengurangkan bilangan penerima secara pembayaran tunai. Seramai 1,646 penerima tersenarai untuk pembayaran tunai BSH, BPN dan BKSS dari kawasan daerah Betong di mana mereka merupakan penerima yang tidak memiliki buku akaun. Berita diteruskan mengenai seorang pencipta busana etnik Sarawak yang hasil karyanya mendapat perhatian ramai setelah tular di media sosial dan turut menarik perhatian Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Hajah Nancy Shukri. Ciptaan Wesley Juntan yang dipakaikan kepada anak patung Barbie dan Ken sebagai kumang dan keling gawai dimuat naik dalam media sosial sempena perayaan gawai baru-baru ini. Datuk Seri Hajah Nancy Shukri yang teruja dengan penghasilan seni tangan anak muda itu berpendapat bahawa ia dapat dijadikan sebagai produk pelancongan yang baharu berasaskan seni dan budaya.
Tambah beliau ketika sesi perjumpaan bersama Wesley di pejabatnya pada Khamis, dengan hobi yang ada, Wesley boleh memulakan perusahaan untuk mengeluarkan lebih banyak busana patung kecil berpakaian tradisional Malaysia dan memasarkannya ke luar negara. Jadi semua ini adalah sampel saja dan insyaAllah we will tap on Wesley's talents and creativity untuk membantu kita untuk menambahkan tourism product. Actually, this is what we call tourism product for the country. Saya nak menggalakkan seramai-ramai orang Malaysia kita untuk menggunakan kreativiti mereka yang boleh dimonetize. You can monetize your creativity dan boleh menjana pendapatan untuk diri sendiri. Sementara itu, Wesley amat berbesar hati dengan sokongan dan peluang yang diberikan pihak kerajaan buat dirinya yang hanya bermula dengan hobi akhirnya membuka ruang untuk berniaga. Very unexpected. It started as a hobby, but I think now it's going to be a new business. It's a new business, going to be big. And thank you so much for the opportunity and actually appreciate the works that I had. The idea came last May during PKP MCO before the Gawai. So we cannot go back to Sarawak to celebrate our Gawai. So I want to honor the celebration by making the first was the Kumang Gawai, the Kumang doll, which is just one. I just did one. It was me and my friend. We had nothing to do at home, but then after that one got viral a bit. So they asked for more. So maybe more other ethnics than the Iban. So that's how I did. But I did it all alone after that with all this. Justru Datuk Seri Hajah Nancy menyeru orang ramai untuk terus berkreatif dan berinovasi mencipta produk pelancongan seni dan budaya yang unik dan mempunyai kelainan tersendiri untuk menaikkan lagi nama Malaysia, khususnya Sarawak di mata dunia. Berikutnya, sebanyak 458 unit kontena yang terkandas di Pelabuhan Miri telah menyebabkan kesesakan di Pelabuhan Miri dan kandungan barangan berjadual mengalami kerosakan. Susulan dari kejadian itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin mengadakan mesyuarat tergempar pada Jumaat bagi menyelesaikan permasalahan tersebut. Katanya keadaan telah dapat diselesaikan dan pihak kastam juga bersedia untuk menyelesaikan segera proses clearance kontena di Pelabuhan Miri walaupun di luar waktu berjabat dengan syarat permohonan dikemukakan lebih awal oleh ejen penghantaran. Seterusnya pula, Jabatan Pertanian Sarawak telah mengaplikasikan konsep pertanian dalam bandar atau urban farming dalam penternakan udang kara air tawar selaras dengan seruan Kementerian Pertanian Malaysia. Menurut Menteri Muda Pertanian Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, semasa lawatan ke Aquatek dan Asia Aquatik di Miri pada Jumaat, konsep tersebut dilihat dapat menarik minat generasi muda untuk berkecimpung dalam sektor aquakultur. Jelasnya peternakan secara tertutup dan kos yang lebih rendah disebabkan tidak perlu mempunyai tanah sendiri serta nilai harga pasaran dan permintaan yang tinggi adalah peluang terbaik untuk menjadikan pertanian dan penternakan sebagai sumber pendapatan mereka. Mengiringi beliau, pegawai-pegawai kanan di Ibu Pejabat Jabatan Pertanian Sarawak di Kuching dan juga pegawai pertanian bahagian Miri. Beralih ke perkembangan di kawasan Dun Kakus. Setiap sekolah di kawasan Dun Kakus yang mencapai keputusan 100% lulus dalam ujian penilaian sekolah rendah UPSR akan diberikan insentif. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John Siki Anak Tayai, berharap insentif itu dapat menggalakkan pelajar mencuburi pendidikan dengan jayanya demi masa hadapan mereka. Insentif ini terbahagi kepada dua kategori iaitu pencapaian kelulusan 100% atau mendapat keputusan 5A. Ianya bertujuan memberikan pengiktirafan dan menghargai usaha serta peranan pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG yang bekerja keras di samping untuk galakkan kepada setiap pelajar di kawasan ini. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak projek RTP dan program santai ke kawasan di kawasan Bawan, Pangkalan Lobang, Sungai Duan dan Lubuk Bukut pada Khamis.
Dalam lawatan itu, Datuk John Siki telah menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM8,000 kepada Sekolah Kebangsaan SK Pengkalan Lobang di atas kecemerlangan dalam mencapai kejayaan UPSR 2019. Sekian bersama saya Fizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS channel di YouTube atau di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.